忠心不变，服侍你到永远。Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.直到一天，我忠心不会变，等你应许实现，直到那日，我终于得着生命的冠冕。我忠心不变，服侍你到永远。我忠心不变，我忠心不变，我忠心不变，服侍你到永远。Ku tetap setia untuk melayanimu. Sungguh besar Kau Allahku. 你真伟大， Itulah kesaksian kita sebagai umat yang percaya akan karyanya. 这是我们信徒的见证。Ya Tuhanku, tak putus aku
kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. 我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 愿恩惠平安重复，并主耶稣基督归于你们。 Dan menyertai saudara juga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露，降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Sungguh alangkah baiknya kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam lingkungan klasis Priangan kita bisa hidup bersama dengan rukun. 我们成为把良安区的会友们， Sebab 有多美好，可以有合同在一起。 Sebab kesanalah Tuhan telah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 因为主已经领导我们到那里去。 Kita masuk ke dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan, dari kekuangan malam gelap, kami datang kepada Engkau. 主啊，从黑暗中我们来到你的面前， Dari nafsu dan kecongkakan, Tuhan, kami datang ke dalam Engkau, Tuhan. 从我们骄傲的心，我们来到你面前。 Sungguh kepada saudara sesama kamilah kami telah 我们 berdosa. 我们真的对我们周围的人，有罪。 Kepada sesama, ke orang-orang terdekatlah kami telah melukai hatinya. 我们伤痛了我们对亲戚的人。 Kami yang ingin hidup rukun, justru kami saling menyakiti. 我们想要和睦相通，可是我们彼此的伤痛。 Dari kungkungan malam gelap kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. 从黑暗中，我们来到你面前， Masuk ke dalam terang-Mu, 进入您的光， masuk ke dalam limpahan berkat-Mu, Tuhan, 进入您的恩典， agar kami saling mengampuni. 让我们可以彼此原谅， Agar kami boleh saling mengasihi. 让我们可以彼此相爱。 Karena Engkau telah memerintahkan berkat ke dalam kehidupan yang rukun itu. 因为你已将恩典赐到那个和睦相通的生活。 Tuhan, kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu, memohon pengampunan. 主啊，再一次我们来到你面前，求你饶恕我们。 Hanya dalam anugerah-Mu kami berani datang kepada Engkau, Tuhan. 只因为你的恩典，我们能够来到你面前。 Dalam Kristus Yesus kami datang kepada Engkau. 在基督里面，我们来到你面前。 Amin. 阿门。Malam gelap,
Mari jemaat, kita datang kepada Allah yang sumber anugerah itu. 会友，我们一起来到神的面前。 Berita anugerah terambil dari Roma 13 ayat yang ke-14. 恩典信息取自于罗马书13章第14节。 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 罗马书13章第14节，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。 Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata kita untuk boleh saling berdamai dengan sesama kita. 主耶稣基督帮助我们能够和我们的会友们一起和睦相通。 Dengan demikian, marilah kita memberi salam damai kepada sesama kita. 因此，我们彼此来说一声平安， Berdamai dengan tetangga kita dan orang-orang terdekat kita. 和我们的邻居和我们最亲戚的朋友们， Karena kita sanggup, karena kita memiliki perlengkapan senjata itu. 因为我们有那个能力，有主耶稣基督帮助我们。 每一天，渴望与你在爱中相遇，在一起，将自己完全地献给你。唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天。 渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和朋友，我愿意一生敬拜荣耀你，将我全人献上当作活祭。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，当我们还没有领受神的话语之前呢，我们先来一起祷告。 Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. 亲爱的天父，我们满心感谢你，因为你还是给我们有这样好的机会，使到我们能够学习你自己的话语。 Boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, itulah ibadah kami yang sejati. 能够好好的来领受你自己的话语，就是我们真正的敬拜。 Dan kami mau serahkan diri kami pada saat ini dalam tangan Tuhan. 这个时候，我们将我们每个自己交在你手中。 Hati dan pikiran kami tujukan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. 我们的心思意念，我们只倾向你，要领受你自己的话。 Ajarlah kami dengan kebenaran-Mu Tuhan.
主啊，你用你的真理来教导我们。 Pakailah kami kedurang hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. 你使用您2位软弱的仆人，没有口才的仆人，来真正来传讲你自己的信息。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢您， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们这样祈求，这样祷告，那是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil, bacaan pertama diambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai 14. 我们今天所要阅读的经文，第一段是在罗马书第13章第8到14节。 Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 14. 罗马书13章第8到14节。 Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 我们一起来看罗马书13章第8到14节。 凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。因为爱人的就完全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了。爱是不加害人，所以爱就完全了律法。再者，你们晓得，现今就该趁早睡醒的时候。 因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼已尽，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴、醉酒，不可好事邪荡，不可增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵情欲。 Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat ke-15 sampai 20. 就是在福音书呢，我们看马太福音18章15到20节。 Demikianlah firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 我们再来看马太福音第8章15到20节。倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁作只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听了，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带与2个人同去，要凭2、3个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，我在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有2个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. 这就是神的话语，凡听到又把道存在心里面的人，变为有福。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好， Apa kabar semuanya? 你们好吗？ Saya percaya saudara-saudara meskipun kita ada di tempat kita masing-masing, tapi kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh dalam beribadah pada Tuhan. 我相信呢，虽然我们各自在各自地方呢，但是我们同样有一颗真正要敬拜主的心。 Sebab ibadah yang sejati adalah lahir daripada hati yang tulus kepada Tuhan, yang memberikan diri kita pada Tuhan seutuhnya. 一个真诚的敬拜，就是我们要将我们的心，我们真正完完全全的献给我们的主。 Tuhan menemukan ibadah yang sejati di dalam hidup kita, yaitu bukan karena dilihat oleh orang lain, tapi Tuhan temukan hati kita dengan tulus beribadah pada Dia. 我们的主呢，看到我们虔诚的心是从我们内心深处，而不是从外表别人所看到的。 Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, izinkanlah saya mengajak kita bersama-sama di dalam kebaktian online selalu mengarahkan hati kita dengan serius kepada Tuhan. 所以呢，允许我在这里邀约我们众弟兄姐妹们，就是在我们在网上我们的敬拜呢，我们真正的我们要将我们的心，我们要献给我们的主。 Saya berpikir saudara-saudara ketika saya menyampaikan hal ini, 当我要讲到这件事呢， saudara ini pasti berkaitan dalam pikiran saya itu dengan tema kita pada hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih. 当我要讲这件事的时候呢，我想呢，一定跟我们今天的主题就是要用爱守护弟兄有连带关系。 Karena apa saudara-saudara yang kasih Tuhan? Karena ketika kita ingin menjaga, memelihara orang yang kita kasihi, 因为当我们要去守护我们所亲爱的人， tidak lepas daripada mengingatkan dan memberikan nasihat. 就是摆脱不了我们要去提醒他，我们要去劝导他。 Nah, ketika saya merenungkan tema ini, saudara yang menjaga dengan kasih, 所以呢，当我看到这个主题，就是说用爱心来守护弟兄， dalam pikiran saya langsung menerawang ke keluarga. 就是我直接就是想到这个有关这个家庭。 Papa dan mama itu sering sekali menegur anak-anaknya. 所以呢，一个做父母的呢，他常常会责备他的子女， Bahkan ada yang memukul anaknya. 甚至有的还打他的孩子们。 Dan aneh sekali saudara-saudara, anak yang dipukul, anak yang dimarahi, ditegur, tetapi tidak membuat keluarga itu menjadi pecah. 但是呢，很奇怪的，就是那个孩子虽然他受到责骂，他被打呢，但是呢，不导致这个家庭变成破裂。 Teguran itu tidak
membuat mereka terpecah. 就是这个慈悲呢，不让他们造成这个破裂。 Nah, saya berpikir itu adalah pengalaman banyak keluarga. 我想呢，这是每一个家庭，很多家庭他们都拥有的经验。 Adakah di antara kita yang sejak kecilnya belum pernah dipukul oleh mama kita atau papa kita? 若我们呢从小呢不曾被我们的爸爸或是妈妈打的话， Saya tidak pernah dipukul oleh papa, 因为我不曾被这个父亲 tapi saya 打， pernah dipukul oleh mama. 但是呢却曾被妈妈打了。 Kalau papa marah itu sudah biasa. 因为要是爸爸发脾气骂，这是很平常的事。 Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang saya tahu itu pukulan itu tidak menyakitkan hati. 但是呢，照我知道呢，被打呢不会让我们心疼， Tapi kata-kata itu lebih melukai hati. 但是呢，我们的话语呢更会伤我们的心。 Saudara-saudara, tetapi kita tetap bersatu walaupun kadang-kadang kita merasa teraniaya gitu ya. 虽然我们有时好像被压制呢，但是呢，我们的心还是合意的。 Saya berpikir ketika seseorang mengalami mungkin pukulan dari orang tuanya, dia tidak melihat itu sebagai kebencian tapi sebagai kasih. 我想呢，一个人他经历到被父母打，我想呢，他心里他不会产生这个记恨，但是呢，他懂得可能是这是父母对他的爱。 Karena hidup dari orang tua yang memelihara mereka itu, menjaga mereka itu, sehingga ketika ada kemarahan dan juga pukulan, pesannya yang diterima adalah ini adalah pukulan kasih. 就是呢，这个父母呢这样培养他们，这样照顾他们、养育他们呢，所以呢，当他们被刺打的时候，他们很清楚的晓得，这里面是包含着对他们的爱。 Jadi inilah yang menjadi gambaran dalam pikiran saya, imajinasi saya tentang saudara yang menjaga dengan kasih. 所以呢，这就是我所想的，我看到的，就是用爱守护弟兄。 Dan inilah adalah inti daripada khotbah saya pada hari ini, saudara. 所以呢，这就是我今天我要讲的焦点。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat tentang sebuah siaran televisi. 当我要预备这个讲章的时候呢，我就记得有一个电视节目报道。 Kira-kira 10 hari yang lalu ada sebuah tayangan di televisi yang mengangkat tentang kasus perceraian selama masa pandemi corona. 就是呢，在10天之前呢，在网上电视报道呢，就是说，在2019年的新冠病毒期间， Jadi ini adalah pada masa pandemi corona di tahun 2020. Ya. 这就是在2020 Jadi di Indonesia kan sejak bulan Februari ya, atau Maret sampai sekarang ini dalam beberapa bulan ini. 就是我们从2月份呢，直到今天。 Nah di dalam beberapa bulan ini ada sebuah data yang cukup mengejutkan. 就是呢，在这个几个月的时间呢，我们看到有这样明显的事。 Nah stasiun televisi ini dia mengatakan di Jawa Barat, di dalam beberapa bulan ini terjadi kasus perceraian peningkatannya begitu tinggi sekali. 就是报道在西柔就是说这个离婚率数呢，这么占据这么大。 Dalam beberapa bulan ini selama masa pandemi corona ini, saudara, di Bandung sudah kasus gugatan perceraian itu 5.000 lebih. 就是呢，在这个新冠病毒期间呢，他们报道说，在万隆呢，那些离婚案件呢，已经超越5000。 Kemudian di satu daerah pinggiran kota Bandung, di dekat sana, ada kasus gugatan perceraian sekitar 2000-an. 就是还有在万隆的边境呢，还有离婚事件呢，高达2000。 Artinya saudara-saudara di Bandung dan sekitarnya, ya pengadilan gugatan perceraian itu sudah mencatat 7.000-an ya dalam beberapa bulan ini. 所以呢，我们看在这几个月里面呢，在万隆还有它附近呢，他们离婚案呢，已经超越了这个7000多。 Maka karena itu stasiun ini mengangkat kasus ini untuk dibicarakan. 所以呢，他们就将这件事呢，把它提出来。 Dan yang lebih luar biasa adalah gugatan cerai itu yang penggugatnya itu
persentasi wanita itu jauh lebih besar daripada pria. 就是更让我们吃惊的，就是在控告或是申请离婚案的呢，它的大部分都是从这个女性她们所主动、所引导、主导 Zaman 的。 dahulu laki-laki yang menceraikan istri. 以前呢是这个是男子，他要跟这个女子，可能他的太太离婚，提 Dan 出离婚。 sekarang perempuan yang menceraikan suami. 但是呢，现在是妻子呢要跟她的丈夫离婚。 Dan persentasenya jauh lebih besar daripada laki-laki. 我们看他的这个帅数呢，比这个男子来得更高。 Saudara, lalu kemudian ditayangkanlah sebuah wawancara dengan seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya. 然后呢，他们就把他这个有一个女子呢，她要申诉，要跟她的丈夫离婚的事件。 Perempuan itu ditanya, mengapa kamu menggugat cerai suamimu? 所以呢，那个采访者呢就问他说：“你为什么要提出跟你的丈夫离婚呢？” Si perempuan itu mengatakan, suami saya sudah pengangguran. 他说：“我的丈夫已经失业了。” Selama corona dia sudah tidak ada pekerjaan. 在这个疫情当中呢，他已经没有工作了。 Dan dia tidak bisa memberikan nafkah kepada saya. 他也不能够供应我们的生活费。 Saya sudah meminta dia untuk bekerja. 我已经要求他，对他说你要去找工作， Tapi dia tetap tidak mau bekerja. 但是呢，他仍然不要去找。 Oleh sebab itu, saya menggugat cerai dia. 因此呢，我就决定要跟他离婚。 Lalu kemudian reporter itu bertanya, 然后那个采访者就问他说 apakah alasan ini hanya karena di masa pandemi corona saja? 他说是否这件事呀，就是发生在这个疫情当中，或是新冠病毒当中呢？ Apakah selama masa pandemi corona ini saja dalam beberapa bulan ini suami Anda tidak memberikan nafkah pada engkau? 是否就是因为在这个病毒当中呢，你的丈夫呢不能够供应你们生活费？ Lalu perempuan itu berkata, 所以呢，这位女子就说 enggak, sebenarnya sudah setahun lebih suami saya tidak mengirimkan uang buat saya. 她说其实不是，就是我的丈夫差不多1年已经他没有供应我们这个生活费了。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， ternyata sebenarnya pandemi corona ini hanya sebagai satu pemicu saja. 其实呢，这个新冠病毒呢，只是成为他们一个小点，是一个理由而已。 Tapi sesungguhnya selama ini suaminya sudah memang tidak memperhatikan istrinya. 其实在这段时间里面呢，这个做丈夫的他其实他已经没有关心到他的家庭，他的太太。 Tidak memberikan nafkah itu bukan hanya pada masa pandemi corona, tapi sebelumnya, jauh sebelumnya, itu memang sudah tidak menafkahi istrinya. 就是不是因做这个病毒的期间，他没有供应他们的家庭费用。其实呢，在这以前呢，他已经很久没有供应。 Sehingga sampai titik di mana puncaknya di pandemi corona ini si istri sudah tidak tahan. 所以呢，直到这个终点就是高峰，就当这个新冠病毒产生的时候呢，这个做太太的她已经忍耐不住了。 Saudara, saya berpikir ini adalah satu lukisan suami yang gagal menjaga ya keluarganya dengan kasih. 我想呢，这就是一个做丈夫的，他已经对他的家庭的眷顾呢，已经失败了。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， kita sadar bahwa menjaga dengan kasih itu bukan satu hal yang mudah. 我们很清楚的知道，要用爱守护呢，是一件非常不容易的事。 Suami istri yang kita tahu harusnya punya hubungan yang sangat dekat sekali, lebih daripada yang lain. 其实呢，我们每个人都知道呢，一个夫妻呢，他们的感情、他们的爱呢，应该是要超过其他的来得更爱。 Tapi sering sekali juga gagal untuk menjaga dengan kasih. 但是呢，他们有时也是失败，他们不能够用爱心来守护。 Saya mengajak marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. 让我们来查验我们自己一下， Apakah kita sungguh-sungguh enggak sebagai saudara atau sebagai keluarga yang menjaga dengan kasih anggota keluarga kita? 是否我们是真正的，我们
能够去守护、去关心我们的家庭，还是我们的家庭里面的成员。 Kadang-kadang saudara-saudara saya berpikir apakah saya sudah menjadi bapak yang baik buat anak-anak saya. 有时我会想说，我是否已经成为一个好的父亲呢？对我的孩子 Yang 们， menjaga anak-anak saya dengan kasih. 能够这样的爱护他们，用爱心来守护他们。 Mungkin saya bisa dengan malu mengatakan saya tidak sempurna. 可能我会觉得还很害臊，说我还没有完全。 Karena apa saudara-saudara? Memang saudara yang menjaga dengan kasih itu bukan satu hal yang gampang untuk kita jalankan. 因为本来就是用爱心来守护这件事呢，其实呢不是这么容易，我们就能够事情出 Maka 来 tidak 的。 heran saudara-saudara kita melihat ada saudara yang menggugat saudaranya. 所以呢，我们看呢，有的人呢，他控告他的弟兄 Demi harta benda bahkan dia bisa membunuh saudaranya sendiri. 就是为了这个财产，甚至他能够谋杀他的弟兄。 Itu adalah gambaran orang yang gagal untuk menjaga saudaranya dengan kasih. 这就是形容那些他们已经失败了，他们不能够用爱心来守护他们弟兄的人。 Firman Tuhan mengingatkan kita. 但是呢，圣经的话语，神的话语提醒我们。 Paulus dalam surat Roma mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi satu dengan lain. 就是从罗马书呢，保罗提醒我们，我们要互相爱护。 Itu sebagai satu tanda kita yang sudah percaya pada Tuhan dan mendapat anugerah Tuhan yang besar. 就是代表呢，我们已经成为神的儿女，我们领受到神的这么大的这个恩典。 Membalas kebaikan Tuhan itu dengan taat melakukan Taurat Tuhan. 就是呢，我们要回报主的爱呢，我们就实行他给赐下的这个律法。 Dan Paulus mengatakan untuk taat pada Taurat Tuhan cukup ikut hukum ini saja. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 就是说他们说要实行上帝的律法呢，就是说我们要爱弟兄，就好像爱我们自己一样。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Dengan kata lain, kata Paulus ikutilah kata kasih itu di dalam hati kita. 所以呢，保罗说呢，你要照做所提醒我们的，在你的心里，你要实行出 Maka 来。 secara otomatis kita akan bisa melakukan hukum Taurat itu. 所以呢，很自然的，我们就能够去实行上帝给我们的这些律法。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Jelas sekali dalam digambarkan oleh Paulus adalah hidup kita itu dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama itu. 所以呢，很明显的，这个保罗要告诉我们，就是要我们的生活里面呢，我们要彰显这个爱。 Lalu kita bertanya bagaimana ini kalau saya mau menyatakan kasih yang seperti yang diberitakan itu. 所以呢，我们会想说，我要怎样呢，来能够实行出这样的爱呢？ Bagaimana saya bisa menjadi saudara yang menjaga dengan kasih kepada sesama saya, kepada keluarga saya. 能够用爱来守护我的弟兄，去爱我们的家人呢？ Saudara, Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 kita akan menjadi satu bahan untuk belajar bersama-sama. 所以呢，我们要从马太福音18章15到20节里面呢，成为我们思考的。 Di dalam bagian ini saudara-saudara kita melihat Yesus berbicara tentang menegur seorang saudara yang berbuat salah. 这里主耶稣有讲到说，我们要去责备，我们要去劝告我们的弟兄，其中一个弟兄他已经犯错了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika kita membaca dalam bagian ini ada sebuah kesan buat kita bahwa ya kita melihat kesalahan ya kita harus menegur, menasehati seperti itu. 所以呢，从这里呢，我们看了，我们就会想说，是的，要是有人犯错了，我们必须要去劝告他，要去指引他。 Kalau hati saya punya kasih kepada dia, harusnya saya tidak biarkan dia dalam kesalahan terus. 如果我真正从我心里爱他的话呢，我当然不任凭他就这样错下去。 Namun saudara-saudara waktu kita mau jalankan bukankah tidak mudah saudara? 但是呢，当我们要去实行的时候，是否很困难呢？ Saya ingat saudara-saudara, satu kali ya ada seorang ibu yang berdoa. 我记得呢，曾经有一位姐妹呢，她在祷告。 Dalam berdoa itu dia teringat ada seorang pemudi
dia berpikir dia tidak sesuai dengan hidupnya sebagai orang Kristen. 所以呢，这个妇女呢，当她在祷告的时候呢，她突然记起呢，有一位姐妹呢，她有不好的行为。 Sebenarnya karena ponakannya dengan pemudi ini ada pertikaian. 因为她的子女呢，跟这位姐妹呢，他们有发生纠纷。 Maka dia sebagai seorang yang lebih dewasa rohani, ya, dia mendoakan wanita ini, pemudi ini. 所以呢，她是成为一个长辈呀，可能这个属灵更成熟，她就为这位姐妹祷告。 Jadi setelah dia berdoa, dia sangat tergerak sekali untuk berbicara dengan pemudi ini. 所以呢，当她祷告以后呢，她非常的有一个推动力，要去劝导这位姐妹。 Dia berpikir dia ingin supaya pemudi ini bisa berubah. 她多么盼望呢，这位姐妹她能够改变。 Lalu selesai itu dia pun mengangkat telepon, menelepon sang pemudi ini. 所以呢，祷告以后呢，她就直接呢，她拿起她的电话，她打给那位姐妹。 Dia berkata, tadi saya berdoa dan hati saya tergerak. Tuhan berbicara pada saya. 她说刚才呢，我在祷告的时候呢，我的心受感动，就是有主的声音对我说。 Kamu berbicaralah pada siapa saudari ini. 你就对那位姐妹说话。 Maka sekarang ini saya telepon Anda. 所以呢，这个时候呢，我就打电话给您。 Karena saya yakin Tuhan ingin saya berbicara dengan kamu. 因为我非常肯定呢，主要我与你交谈。 Lalu dia pun menyatakan kesalahan dari sang saudari ini. 所以呢，他就将这位姐妹所犯的错误呢，他都把它讲出来。 Tapi apa yang terjadi, saudara? 但是呢，发生了什么事呢？ Saudari ini menjadi marah sekali 这 kepada si ibu itu. 这位姐妹听了以后呢，对这个妇女呢，她非常的生气。 Lalu terjadilah ya perdebatan di antara mereka. 所以呢，他们就在那边争论。 Lalu kemudian selesai ini, si ibu ini masih belum puas. 自事以后呢，这个妇女呢，她还感到不满足。 Lalu dia pun mengajak penginjil untuk bisa membahas masalah ini. 她就邀约呢，这个有一个传道人呢，他能够跟她讨论这件事。 Nah seperti biasanya demikian ya, kalau kita nggak bisa menyelesaikan satu masalah, kita cari boksu cuantau supaya itu bisa menyelesaikannya. 就是常常呢，我们就是因着有些事我们不能够解决呢，我们就会去找传道牧师来帮助我们。 Saudara, ketika sang penginjil ikut campur tangan di sana, suasananya makin menjadi parah. 但是呢，当这个传道人参与在里面的时候呢，这件事呢反而更越来越糟。 Akhirnya sang saudari ini mogok ke gereja dan pindah gereja. 结果呢，这位姐妹呢，她就生气了，她就不要来到教会，她搬到别间的教会。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita sadar ya, tidak mudah kalau kita mau melakukan itu. 所以呢，我们非常觉悟到呢，我们要做这样的事呢，真的是不简单。 Sebenarnya apa sih yang salah di dalam semuanya itu? 但是呢，到底错在哪里呢？在他们所行的这一切里面， Bukankah dia sedang menjalankan proses yang ada dibicarakan dari apa yang kita baca tadi? 师傅他已经实行了刚才我们所阅读里面的一些程序， Dia menegur dengan empat mata. 他就是狮子对他 Secara 讲， pribadi berbicara. 就是狮子 Dia 跟他 menunjukkan bahwa 交谈。 Tuhanlah yang menunjukkan, meminta dia untuk berbicara pada perempuan ini. 他也告诉 saudari ini. 这位姐妹说，是上帝感动她来对她讲这件 Lalu 事。 dia juga membawa hamba Tuhan untuk bisa berbicara pada perempuan ini. 甚至呢，他还带这个传道人能够跟这位姐妹交谈。 Lalu apa persoalan yang sedang terjadi pada saat itu sehingga itu menjadi makin parah, saudara? 到底当时发生了什么呢？在里面发生了什么呢？使到他们的这个问题越来越破裂。 Saudara, mari kita kembali pada pendahuluan saya di awal khotbah saya. 让我们再倒回来，刚才在前面我所提到的。 Ketika saya berbicara tentang saudara atau orang tua yang memukul dan menasehati anaknya, memarahi anaknya. 当我讲到呢，家里可能长辈啦或者父母啦，当他们责骂打他们的孩子的时候， Kenapa 为什么？ anak-anak itu tidak memberontak
seperti saudari ini memberontak? 为什么那些做孩子呢？他们没有在那边反抗，就好像刚才我们所讲的这位姐妹那样。 Saya berpikir itu adalah soal pesan melalui apa yang dilakukan. 我想呢，这是他一个印象，就是说他所做的，接着他所做的事。 Jadi berita yang tersampaikan lewat pukulan dan juga nasihat itu kepada yang menerimanya. 就是他们的提醒呢，接着他们责骂，接着他们被打呢，就是有传出他们的爱。 Nah, anak-anak itu menangkap pukulan itu, menangkap marah dari orang tuanya adalah pesan kasih. 他们这个做子女的呢，他们从他们被责骂、被敲打呢，他们有一个启发点，一个印象，就是说这里面包含着爱。 Sedangkan si saudari ini tidak menangkap ini dari ibu ini. 但是呢，我们看这位姐妹呢，她没有从这个妇女所讲的呢，她体会到这一切。 Karena saudari ini menangkap ini adalah sebuah sikap permusuhan. 但是呢，她认为她这样的态度呢，是要让他们成为仇敌， Hanya ingin menjatuhkan saya saja. 就是要让我跌倒， Hanya ingin menegur kesalahan saya saja. 就是要责备我所犯的错。 Oleh sebab itu saudara-saudara, saudari ini tidak dapat menerimanya. 所以呢，这位姐妹呢，她根本她不能够接受这一切。 Maka saudara, waktu kita membaca Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. 但是呢，当我们读到这个马太福音18章15到20节， Saudara, saya mengerti bagian ini bukan hanya bisa kita melihatnya sebagai sebuah proses prosedur saja. 我们从这一段经文里面呢，我们不能够把它成为一个程序而已。 Bahwa kalau ada seorang saudara yang kedapatan berbuat salah oleh saya, 若我发现到有一位姐妹或是弟兄呢，他对我犯错， lalu apa yang harus saya lakukan untuk menjaga dengan kasih? Maka saya jalankan sesuai dengan prosedur yang Yesus ajarkan ini. 我怎样要用这个爱来实行这个爱呢？我就照着这个圣经里面主耶稣所教导我们的程序，我去实行。 Pertama-tama saya berbicara empat mata dengan dia. 首先呢，我就私自找他， Lalu kemudian saya cari saksi untuk berbicara dengan dia. 然后呢，我又找其他的几个人来成为见证人。 Saudara, saya tidak menyangkal ini tidak baik. Ini ada sesuatu yang sangat berguna, saudara. 我没有说这段经文是不好的，但是呢，却非常对我们有益处。 Tetapi saudara-saudara, apakah hanya seperti itu maksud Tuhan? 但是是否主耶稣他的意思就是在这样而已呢？ Waktu saya merenungkan baik-baik bagian ini, saya dapatkan, saudara. 当我好好的再去阅读、再去思考里面呢，我就发现到 Prosedur yang di langkah-langkah ya, yang diajarkan oleh Yesus ini adalah usulan, saudara. 其实呢，这个主耶稣所提给我们的这个程序、这个步骤呢，只是他的提供而已。 Saya sebuah usulan, inilah yang langkah yang baik yang bisa engkau lakukan. 他的提供给我们，这是好的，你们能够去实 Dan 行。 ini adalah langkah yang sangat umum sekali. 这是很普遍的这个步骤。 Sehingga bagi kita waktu mau menjalankan itu seperti apa yang ditulis di sini masih belum cukup, saudara. 但是呢，当我们要去实行的时候，我们只是照着这里所提到的呢，其实还不够。 Karena apa, saudara-saudara? Waktu Yesus memberikan contoh ini, ada di balik itu ada makna yang lebih besar, ada semangat yang lebih besar daripada melampaui ini semua langkah ini. 当主耶稣提供给我们这些的时候，其实呢，在里面还有包含更广阔的这个意思， Ada sebuah semangat yang melampaui langkah-langkah ini. 就是呢，在里面有这个精神呀，超越这些他所要做的 Oleh 这个 sebab 步 itu 骤。 waktu saya menerima ini, saya tidak boleh hanya melihat soal langkah, mulai dari langkahnya terlebih dahulu. 所以呢，当我看了我要实行呢，我不能够只照做它里面的这个步骤而已。 Harus mulai ya secara kaku ya, berbicara dengan berdua saja dulu. 所以呢，我就照做他的程序，就是说我要私自找他谈话。 Langkah berikutnya, 2-3 orang berbicara dengan dia. 然后呢，接下去呢，我再找几个人来一起跟他交 Masih 谈。 belum mau bertobat,
berubah, lalu berangkat berikut umumkan ke jemaat. 所以呢，如果他还不改变的话呢，不听从的话呢，我们就告诉教会。 Setelah umumkan kepada jemaat, seluruh jemaat, lalu apa? Dikasih sanksi, penggembalaan khusus tidak boleh ikut perjamuan kudus. 所以呢，在报告出来给会友的时候呢，就特别牧养他说，他不可以参与这个圣餐礼。 Sudah satu masa enggak berubah juga. 到一个时候呢，一个阵子呢，他还是没有改变， Diserahkan pada iblis. 我们就将他交给这个魔鬼。 Saudara, ini adalah langkah organisasi, saudara. 其实呢，这只是一个组织上的这个步骤。 Yang mengatur keteraturan supaya ya kehidupan bersama itu bergereja itu baik. 所以呢，只是要安排让我们的教会的程序来得更好。 Tapi kalau prakteknya kehilangan semangat yang sesungguhnya itu, maka sebenarnya ini hanya penghakiman, saudara. 但是呢，当我们要去实行的时候呢，但是我们失去了真正的意义的时候呢，这只是我们一时的冲动而已。 Saudara, mari kita perhatikan apa yang Yesus bicarakan ini, apa semangatnya. 我们来看到底这个主耶稣所讲的他的这个活力，他精神在哪里？ Jelas adalah semangatnya dimulai daripada keinginan nama Tuhan ditegakkan. 其实呢，他们有一个心意，就是什么？他们这么渴望上帝的爱被彰显出来。 Di mana Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita bersama dan saudara ini. 就是呢，他要的就是说，主耶稣的爱能够展现在我们众弟兄姐妹里面，还有他这个人。 Bahwa ketika dia jalankan itu, bukan supaya saudara ini hanya berubah begitu saja. 当他实行这一切，他不只是希望这位姐妹，她只是这么改变而已。 Tetapi di sana adalah ada satu dorongan aku mengasihi dia. 但是呢，在里面呢有一个推动力，让他知道我爱他。 Jadi ada semangat karena aku mengasihi dia, karena saya ingin Tuhan dipermuliakan. 因为有这样推动力，告诉他我爱他，还有让他能够彰显神的爱。 Saudara-saudara, itulah yang menjadi semangat kenapa kita masuk pada langkah itu. 所以呢，这就成为我们有个推动力。为什么我们要去这么做呢？ Karena kita sadar bahwa di sana loh Tuhan tidak dipermuliakan. 所以呢，我们就知道在那个地方呢，上帝是能够被荣耀的。 Karena kita sadar bahwa kalau dia terus hidup seperti ini, kasihan sekali dia. 所以呢，我们会想说，他若生活在这样的生活下去的话呢，他非常非常的可怜。 Oleh karena kasih kita kepada dia lah membuat kita gak bisa berdiam diri. 因着我们对他的爱呢，使到我们不能够这样静静的看下去。 Maka buat saya itu ketika kita menghadapi saudara kita yang melakukan kesalahan. 所以呢，当我看到我面对我的弟兄呢，当他们犯错的时候， Yang perlu saya lakukan di awal adalah memeriksa diri saya sendiri, bukan mereka. 就是说我起先所要做的是我自己先审查我自己本身，而不是他们。 Saudara, jangan bersemangat untuk menegur orang. 我们不要非常的起劲，就是去责备别人。 Tapi bersemangatlah mulai selalu dari diri kita sendiri. 但是呢，我们先要我们先要好好的来看我们自己。 Bukankah Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau ingin orang lain lakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Ya, engkau harus lakukan terlebih dahulu. 是否主耶稣曾经告诉我们说，你要人怎样待你呢？你先要怎样待人。 Artinya Tuhan Yesus berkata mulai dari dirimu sendiri gitu. 好像主耶稣说，我们先要以自己，首先以 Yesus 自己。 berkata jangan menghakimi. 所以呢，他说我们不要论断人。 Sebab ukuran yang kamu pakai itu menghakimi akan diukurkan pada engkau juga. 如果你怎样论断人呢，我们的上帝也怎样来论断我。 Oleh sebab itu mulainya bukan dari mereka tapi diri kita. 所以呢，我们起先不是从别人开始，但是呢，反过来从我们自己开始。 Periksalah motivasi kita, saudara. 我们好好的去审查我们的
动机。 Bahwa apa yang akan kita lakukan ini karena kita ingin memuliakan Tuhan dan supaya Dia tidak hidup terus dalam dosa. 是否我们要这样做？我们是渴慕他能够改变，他要能够荣耀主的名吗？ Saya lakukan ini karena saya sungguh-sungguh mengasihi Dia dan saya sungguh kasihan apabila Dia menerima akibatnya. 我这样做，是否我真正的很可怜他？我不要他领受到他的后果。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memeriksa motivasi itu adalah langkah pertama yang sangat penting sekali buat kita sebelum melakukan ini. 所以呢，我们首先来审查我们自己的动机，这是一件非常重要的事 Saudara, mengapa seperti itu? 为什么这样呢？ Karena waktu kita jelas dengan motivasi kita. 当我们很清楚的知道我们真正的动机的时候 Di sana saya sudah bersihkan daripada kepentingan pribadi, keegoisan kita. 因为那个时候呢，我已经将我自己的自私、我自己的利益呢，我把它除掉。 Waktu saya jelas bahwa keinginan saya adalah dalam kasus ini Tuhan dipermuliakan. 我很清楚知道，我这样做呢，是要我们的主的名得着这个荣耀， Bukan karena satu pelampiasan kemarahan pada Dia. 不是我发泄我对他的这个怒气， Tapi adalah dorongan kasih mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. 但是呢，却有爱在里面推动着我们去做。 Ketika saya jelas sekali dengan hal ini, saudara, 当我对这件事呢，我非常清楚以后， maka saya tidak akan sembarangan berbicara dengan Dia. 所以呢，我对他讲话的时候呢，我就不会很随随便便的说 Maka 出什么 saya 话。 berubah menjadi seorang yang bisa mempunyai rasa pada Dia. 但是呢，我反过来能够成为能够明白他感受的人。 Saya bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan Dia dan merasakan setiap pergumulan kesulitannya. 我也能够成为一个好好的聆听者能够听他诉说他内心的事。 Ketika keinginan itu begitu kuat untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi Dia. 当这样的这个意念呢，非常的强烈，为了要荣耀神的名，为了能够帮助他。 Karena kita datang dengan nama Tuhan itu begitu jelas. 因为我们很明显，我们来到是借着主的名， Dia pun akan merasakan sesuatu yang memuliakan Tuhan itu. 我相信呢，他也必定会体会到会经验到神的这么大的爱。 Saudara, kalau saya ingin betul-betul memuliakan Tuhan, maka saya akan jaga nada bicara saya akan jaga perkataan saya. 所以呢，若我真正要荣耀主的名呢，我必定会很注意我的这个口气，我的言语。 Saya mungkin akan mencari cara bagaimana mendekati dengan baik. 我必定会去寻找用这样的方式怎样的方式能够去接近他。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， ada di balik itu dimulai dari pada semangat. 在这的背后呢，就是要拥有一个活力。 Sehingga ketika kita mengisi langkah pertama yaitu berbicara 4 mata. 所以呢，当我们开始，我们第一个步骤就是说，我们私自跟他交谈。 Dia menangkap bahwa saya bukan sedang menghakimi dia. 他也能够了解到，我不是在审判他。 Masuk di langkah yang kedua ketika mengajak beberapa saksi di sana. 然后接下去呢，我再邀约几个人。 Saudara perhatikan di sana kembali bicara hal yang sama. 在那里呢，重复他们所谈的都是一样的， Sebab 同样 di 的 ayat 事。 20 di sana sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 因为在20节那里说，因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Banyak orang salah menafsir ayat ini, saudara. 常常有人错误的了解这一段经 Orang 文。 mengatakan kalau kita persekutuan bersama-sama ngumpul 2-3 orang maka Tuhan hadir di sana. 有的人就错误的了解说，我们就2、3个人积聚在一起的时候呢，我们的主就会在我们当中。 Di sini sebenarnya sedang berbicara ada seorang saudara yang salah, lalu ada beberapa saksi di sana. 这里讲的是有一位可能弟兄或姐妹他犯错，但是呢，这里呢有2、3个人，他们积聚在一处。 Karena satu semangat yang sama yaitu nama Tuhan dipermuliakan ini. 因为他们有同样的意念，就是说要荣耀主的名。 Datang berjumpa dengan saudara itu
bersama dengan Tuhan. 就是他们要跟这位姐妹相遇，在里面他们就拥有使 Membawa 用主的 nama 名， Tuhan di sana. 他们带着主的名来到。 Dan ketika mereka berkumpul bersama-sama membicarakan dan menegur dosa. 所以呢，当他们2、3个人，他们来到，他们在那里谈到这个有关这个罪的事。 Yesus mengatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. 主耶稣就说呢，我就有在他们中间。 Saudara, jelas ya, ini bukan soal kita mau kebaktian, 3 orang cukup, karena apa? Karena Yesus berkata ya, 2 orang atau 3 orang lain berkumpul ya, 3 orang berkumpul maka aku di tengah-tengah sana. 所以 Itu 呢 konteksnya bukan itu. 我们不要错误呀，这里讲到的不是说我们只有2、3个人，我们在聚会，我们的主就会出席在我们当中。 Jadi Yesus sedang mengatakan apa? Bahwa yang mau kita bawa adalah membawa satu pesan, nama Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan ada di sini loh. 这里所讲的就是说，我们其实我们要带给他的什么呢？带给他的就是说，主的荣耀。所以呢，主就会出席在。 Kita sedang ingin menolong saudara kita dan kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan juga di sana bekerja bersama dengan kita. 就是我们应做要帮助我们的弟兄或姐妹呢，我们去实行呢，那个时候呢，我们的主就会出席与我们同行。 Saudara, inilah yang seharusnya menjadi semangat kita, saudara. 其实呢，这一点呢，就应该成为我们心里的这个活力。 Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama. 所以呢，各位亲爱的弟兄姐妹呢，我邀约我们大家， Pada pagi hari ini untuk memeriksa diri kita sendiri. 就是在今天早上呢，我们好好的来审查我们自己， Apakah dalam hidup kita menjadi seorang saudara yang menjaga dengan kasih? 是否在我们的生活里面，我们成为一个能够用爱心来守护我们的弟兄姐妹的人。 Dunia mengajarkan cara-caranya. 其实呢，这个社会呢，它教导我们有很多的方式， Cara berbicara yang baik, berbahasa yang baik. 就是呢，我们要用很好的这个言语， Cara berempati. 就是呢，我们要有同情心， Cara bersinergi. 就是呢，要有这样的精神。 Tapi Yesus sebenarnya mengajarkan pada kita, yang penting itu mulai daripada semangat kita di dalam. 但是呢，主耶稣的教导却对我们说，最重要的是先从我们自己本身。 Sebab ketika kita ingin memperbaiki kesalahan, 因为当我们要去改正一个人的错误， orang itu harus menerima bahwa saya datang bukan menghakimi tapi mengasihi dia dan memuliakan Tuhan. 那个人起先呢，他必定先要能够接受我们，因为我们的来到不是来审判他们，但是因着我们爱他。 Sehingga dengan demikian dia dengan sangat jelas sekali bahwa kita tidak ada kepentingan yang lain. 所以呢，从这样的话呢，他就非常的清楚呢，在这一切里面呢，我们没有其他的什么意识。 Baru kita menjalankan setiap langkah-langkah yang terbaik yang bisa kita jalankan dengan bijaksana. 所以呢，接下去呢，我们就会使用更好的步骤，我们应该去实行的。 Marilah kita menghidupkan kasih di dalam rumah kita. 让我们在家庭里面，我们活出主的爱。 Jadilah saudara yang menjaga dengan kasih. 就是呢，我们能成为一个有用爱心来守护的一个人。 Dimulai dari rumah kita kepada setiap orang yang bersama dengan kita. 就是从我们的家庭开始，还有跟我们接近的每一个人里面， Saat teduh. 我们一起默祷。 Jemaat yang kasih Tuhan, bagi kita umat percaya, mari kita bersama-sama mengakui iman kita bersama dengan jemaat dari segala abad dan tempat berdasarkan pengakuan iman rasuli. 让我们一起和使徒教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan karena kasih-Mu dan kebaikan Kamu yang menyertai kami di masa-masa kami melewati berjalan di dalam masa pandemi corona ini. Sampai hari ini, di awal bulan minggu pertama September ini, kami mengakui bahwa Engkau yang menopang kami sehingga kami dapat bertahan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya karena Engkaulah kami dapat hidup sampai pada saat ini. Dan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau rindu ya Tuhan, hidup kami di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami melalui karena pandemi yang tidak habis-habisnya. Di mana ketika mungkin sebagian kami mengalami masalah dalam ekonomi, masalah dalam keluarga, banyak berbagai hal. Tuhan ingatkan kami senantiasa untuk tetap setia pada Tuhan, untuk tetap dapat bertahan di dalam Engkau. Dan langkah-langkah kami di depan ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau yang terus memimpin dan menopang kami. Kami ingin bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa di dalam keadaan seperti yang ini yang kami lewati, Tuhan memanggil kami untuk menjadi saudara yang menjaga dengan kasih. Tolong mampukan kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dan memenuhi kehendak-Mu. Karena sesungguhnya lah dengan mengasihi sesama kami sudah memenuhi hukum-Mu ya Tuhan. Dengan demikian kami tahu bahwa kami bisa melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengingat juga setiap saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka. Pada saat ini mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit. Tuhan, mohon Engkau menjamah mereka. Tuhan, sembuhkanlah mereka dan kuatkan mereka. Di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan iman pada mereka untuk dapat melihat Engkau, belajar mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Sehingga melalui itu ada sebuah kesaksian indah yang dapat diceritakan melalui pergumulan mereka di tengah-tengah menghadapi sakit penyakit yang ada. Kami mau menyerahkan juga keluarga mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih-Mu juga boleh memenuhi hati mereka, sehingga mereka dapat memberikan dukungan penuh dengan cinta kasih. Boleh menjadi seorang saudara yang menjaga dengan kasih kepada yang sakit ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap gereja, karena kami masih belum leluasa untuk bisa mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah. Kami hanya bisa mengadakan melalui online ya Tuhan. Meskipun ada beberapa gereja yang sudah mulai melaksanakannya dengan jumlah yang hadir yang terbatas. Tuhan, kami serahkan keadaan ini dan tangan Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau jaga dan berikan hikmat kepada majelis jemaat. Engkau menolong supaya setiap aktivis gereja dan seluruh anggota jemaat di gereja yang bernaung terhisap di dalam klasis periangan sungguh-sungguh bisa tetap bersatu dan punya semangat di dalam hati untuk bisa menyembah Engkau dan bersekutu dalam bentuk-bentuk yang lebih baik lagi ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami untuk dapat berjumpa secara fisik satu dengan lain. Kami terus berdoa ya Tuhan, karena kami punya kerinduan, kami segera boleh bebas daripada keadaan ini,
Dan kami juga boleh bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain secara fisik, dan kami boleh saling melayani seperti demikian dengan sebaik-baiknya. Ini kerinduan hati kami, dan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk usaha pemerintah yang berusaha supaya untuk bisa mengatasi pandemi corona ini. Usaha untuk pengadaan vaksin antivirus corona ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan menolong, sehingga ini boleh menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik, yang memberikan kemajuan bagi bangsa ini untuk bisa mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kami mau serahkan semua usaha ini dan sangat berharap sekali vaksin ini betul-betul dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami lebih baik lagi kehidupan di depannya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menopang kami semua. Di dalam setiap keadaan kami tahu kami hanya bisa belajar untuk bersandar pada Tuhan, belajar mengenal Tuhan, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu yang boleh terjadi. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa seperti apa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya kita akan memberikan persembahan. 我们进入奉献， Kita boleh melakukannya melalui transfer kepada rekening gereja masing-masing, seperti yang ada di tertera. 奉献可以转到各自教会银行户口。 Marilah kita terus giat melakukan pekerjaan Tuhan meskipun dalam masa-masa pandemi seperti ini. 让我们虽然在这个病毒当中，一直努力在圣灵宫的教会做工。 Meskipun ada kesulitan, sedikit kesulitan dalam memberikan persembahan, mungkin kita bisa terus mengusahakannya untuk mendukung operasional gereja kita. 虽然我们有困难在奉献当中，我们可以尽量努力给一点点的帮助。 Mazmur 96 ayat yang ke-8. 诗篇96篇第8节。 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. 要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿公物来进入他的院宇。 Kita masuk dalam syukur kita. 我们进入谢恩祷告。 Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. 主啊，我们把奉献带到您的殿中， Inilah tanda syukur kami, sukacita kami. 这代表我们的感恩，我们的喜乐。 Tolong kami Tuhan untuk berkarya terus meskipun dalam masa-masa seperti ini. 求主您帮助我们，虽然在现在的情况当中，我们可以按照您的旨意行。 Tolong kami Tuhan untuk terus bersekutu bersama dengan sahabat-sahabat, boleh bersama-sama tetap di dalam ibadah. 求您帮助我们和我们的会友可以一直认真的祷告敬拜你。 Kami bersyukur untuk lingkungan ibadah kami meskipun harus dalam keadaan online. 我们也感恩，虽然通过连线，我们还可以敬拜你。 Kami tetap bisa bersyukur, kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama.
我们可以一起的感恩，可以一起荣耀你。 Engkau kiranya terus tolong kami Tuhan untuk terus bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. 求主您帮助我们，可以一直按照您的旨意荣耀你。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. 奉主耶稣基督的名，我们这样感恩。 Amin. 阿门。 Mari jemaat kita angkat pujian bahwa kita bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah. Kita boleh bersatu terus di dalam kasih-Nya. 我们一起来唱诗歌，爱使我们合一。 Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai alatmu,